Pelajar-pelajar, pernahkah kamu melihat itik berenang-renang di dalam kolam ataupun tasik? Apakah daya yang terlibat semasa itik ini berenang? Cuba pelajar-pelajar fikir. Dalam video kali ini, kita akan belajar tentang daya apungan. Apakah maksud daya apungan? Daya apungan ialah daya tujah yang bertindak pada sesuatu objek yang terapung di dalam suatu bendalih. Sesuatu objek akan terapung jika daya apungan yang bertindak padanya cukup untuk menampung beratnya. Okey, kita tengok formula. Daya apungan sama dengan berat objek, maka objek itu akan terapung. So, kita lihat pada Raja, daya apungan bertindak ke atas. Okey, berat bertindak ke bawah kerana ditarik oleh tarikan graviti bumi. Jadi, bila daya apungan sama dengan berat objek, maka objek terapung. Begitu juga dengan kapal ini. Jom kita tengok contoh patung itik. Okey, kita lihat pada Raja. Berat patung itik ini contohnya 10 Newton. Okey, so daya apungannya berapa? 10 Newton juga. Okey, jadi beratnya sama dengan daya apungan. Berat bertindak ke bawah, daya apungan ke atas. Okey, jadi berat dan daya apungannya adalah sama, iaitu 10 Newton. Okey, jadi itik ini terapung kerana daya apungan mencukupi untuk menampung berat patung itik tersebut. Jadi ingat ya, bila berat sama daya apungan maka objek akan terapung. Sebaliknya, sesuatu objek akan tenggelam jika daya apungan yang bertindak padanya tidak cukup untuk menampung beratnya, iaitu daya apungan kurang daripada berat objek. Logik ya. Kita tengok objek ini ataupun berbola logam ini. Okey, ia tenggelam ke terapung? Okey, pelajar boleh lihat. Ya, ia tenggelam. Kerana apa? Kerana daya apungan kurang daripada berat objek tersebut, maka ia akan tenggelam. Sekarang kita lihat contoh batu. Ia mempunyai 10 Newton, daya apungan 5 Newton. Alright, so beratnya lebih daripada daya apungan. Berat bertindak ke bawah, daya apungan bertindak ke atas. Okey, kita lihat. Okey, beratnya 10 Newton, again daya apungan 5 Newton. Maka batu ini akan tenggelam kerana daya apungan kurang berbanding dengan berat. Jadi tidak cukup kuat untuk menampung berat batu tersebut. Logik ya, bila berat lebih daya apungan maka objek itu akan tenggelam. Baiklah, sekarang kita akan mengira daya apungan, iaitu formulanya berat sebenar tolak berat ketara. Okey, apakah berat sebenar? Berat sebenar ialah berat objek di udara, manakala berat ketara ialah berat objek yang terendam di dalam cecair. Okey, pelajar boleh lihat di sini ya. Okey, kalau cikgu klik kat sini, tengok batu ni pada asalnya beratnya 6 Newton, tapi bila kita masukkan di dalam air, okey, berapa beratnya? Okey, semakin berkurangan berat dia, iaitu 4 Newton. Right? So, macam mana kita nak kira? Ambil sahaja berat sebenar. Okey, so formula ni tadi berat sebenar tolak berat ketara kan? So, kita ambil 6 Newton, okey, berat sebenar, dan berat ketara dia ialah 4 Newton. Maka selepas ditolak dapatlah 2 Newton. Okey, ini ialah daya apungan. Okey, seterusnya kita tengok ketumpatan dan kesan apungan. Okey, pelajar dah belajar ketumpatan masa di tingkatan 1. Okey,
bahan yang berbeza mempunyai ketumpatan yang berbeza. Okey, tolong ingat. Kedudukan sesuatu objek di dalam bendalih bergantung pada ketumpatan objek itu, sama ada kurang ataupun lebih daripada ketumpatan bendalih. Okey, kita tengok objek ni tenggelam ke terapung? Objek ni tenggelam. Maksudnya apa? Maksudnya objek ni lebih tumpat daripada bendalih ini. Yang ini pula terapung kan? Okey, maksudnya apa? Objek ni kurang tumpat berbanding bendalih ini. Jom kita belajar dengan lebih lanjut tentang objek kurang tumpat berbanding dengan cecair. Objek ni kurang tumpat, tengok pada rajah. Daya apungan dia iaitu daya tujah ke atas lebih besar daripada berat. Daya tujah lebih besar daripada berat. Jadi objek itu akan terapung. Jom kita tengok pada rajah. W ni ialah berat, weight. Yang ditarik oleh tarikan graviti ke bawah. F ni ialah daya tujah. Daya tujah mestilah menghala ke atas. So dekat sini F lebih besar daripada W. Maksudnya daya tujah lebih besar daripada berat. Yang tolak ke atas lebih besar daripada yang turun ke bawah. Maka objek ini akan terapung. Jom kita tengok objek ni. Terapung ke tenggelam? Objek ni terapung di dalam air. Baiklah, sekarang kita lihat objek lebih tumpat berbanding cecair. Ini situasi yang kedua ya. Objek lebih tumpat berbanding cecair. Daya apungan kurang daripada berat objek. Maka objek itu akan tenggelam. Jom kita tengok dalam rajah ni. W ni ialah weight atau berat. Bertindak ke bawah ditarik oleh tarikan graviti bumi. So daya tujah yang tolak dia tadi ni ke atas ni. Dari dalam air ni adalah kurang. Jadi F kurang daripada W. Daya tujah kurang daripada berat. Berat tu lebih besar. So dia akan tenggelam. Logik kan? Bila berat lebih besar daripada daya apungan, maka objek itu akan tenggelam. Kita tengok objek ni. Tenggelam kan? Apa maksudnya? Maksudnya berat objek itu lebih berbanding daya apungan. Sekarang kita lihat jadual ni menunjukkan ketumpatan beberapa jenis bahan. Alright. So kalau pelajar boleh lihat dekat sini gabus. Gabus ini dia terapung di atas air kerana kurang tumpat daripada air. Berapa ketumpatan air? 1. Kita rujuk kepada ketumpatan air ya. Alright. So ketumpatan air ialah 1 gram per sentimeter padu dan gabus 0.24. Maka kurang berbanding air. Maka gabus terapung. Bagaimana pula dengan bahan yang lain? Gliserin, besi, plumber, merkuri dan emas pula tenggelam di dalam air kerana lebih tumpat daripada air. So ketumpatan air 1.0, gliserin 1.26 lebih. Lebih tumpat daripada air. Besi 7.9 lebih juga. Plumber 11.3 lebih juga. Merkuri 13.6 pun lebih. Dan emas 19.3 pun lebih tumpat berbanding dengan air. Maka gliserin, besi, plumber, merkuri dan juga emas tenggelam di dalam air. Kita lihat apakah aplikasi kepada ketumpatan dan kesan apungan. Ia penting di bidang perkapalan ya. Alright, kita lihat poin pertama. Kapal kargo ditandakan dengan garisan plimsoll. Bagi tujuan keselamatan. Alright, disebabkan perbezaan suhu dan kepekatan garam, ketumpatan air laut berbeza di tempat yang berlainan di dunia. Garisan plimsoll ni akan membantu untuk menentukan aras yang selamat bagi sesebuah kapal untuk terapung. So pelajar boleh lihat di sini, di sebelah tepi kapal, ada garisan plimsoll seperti ini ya. Jom kita tengok lebih lanjut.
Okey, contohnya di sini. Alright, pelajar boleh lihat dekat sini. Ini ialah garisan plimsoll yang ada pada kapal. So, pelajar boleh lihat. Okey, TF kat sini ialah air tawar tropika. F kat sini ialah air tawar. T, air laut tropika. S, lautan musim panas. W, lautan musim sejuk. Dan WNA, musim sejuk Atlantik Utara. So, lagi sekali, apa pentingnya garisan plimsoll ini? Okey, garisan plimsoll akan membantu untuk menentukan aras yang selamat bagi sebuah kapal untuk terapung. Baiklah, itu sahaja penerangan bagi subtopik daya apungan. Semoga semua pelajar faham dengan video cikgu. Semoga video ini bermanfaat untuk semua. Jumpa lagi. Jutaan terima kasih saya ucapkan kepada semua subscribers. Tidak kira di mana anda berada, teruskan sokongan anda kepada channel saya. Jangan lupa like, komen, subscribe dan aktifkan notifikasi lonceng agar anda tidak terlepas video terbaru daripada saya. Terima kasih kerana menonton video ini. Terima kasih.